Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. So untuk tajuk video kali ni, kita nak cover ada isu yang agak viral lah. Isu mengenai pelombong-pelombong lah. Isu miner digital ni. Banyak kes-kes berlakunya kecurian elektrik. Banyaklah kalau nanti kita tunjukkan artikel-artikel di Surat Khabar kan. Contoh 8 premis di Selangor diserbu RM90,000 sebulan, dipercayai dicuri. Selalunya dia bypass lah, bypass meter TNB tu. Lepas tu ataupun dia melakukan penyambungan yang haram daripada premis sendiri atau premis orang lain, dengan atau tanpa bantuan orang yang berkuat kuasa lah. Okay, so memang baru-baru ni sangat-sangat viral isu ni. Pada kami di Sangkrot Solar rasa isu ni dah lama kot. Banyak dah orang call kami tanya kalau nak buat mining ni nak pakai solar, berbaloi ke tak. So kita untuk video ni kita nak fokus kepada aplikasi solar untuk tujuan mining. Saya kena bagi disclaimer ataupun bagi orang kata fakta bawah lah. Kami bukan pakar dalam bidang mining ni, jauh sekali lah. Kami cuma tahu dari segi bab penggunaan elektrik, consumption, dan juga berapa anggaran dari segi kewangan, berbaloi ke tak berbaloi, praktikal ke tak praktikal dan sebagainya lah. Okay, so berbalik kepada mining ni, macam kita tahu mining ni dia ada dua, apa kita panggil mesin. Saya pun baru belajar. Kita ada dua benda, sama ada kita pakai GPU ataupun kita menggunakan ASIC. Okay, so ASIC atau GPU. So kedua-dua ni consumption dia akan makan 1300 watt seunit, satu mesin 1300 watt. Untuk perumpamaan saya nak bagi tahu, 1300 watt ni umpama dia macam aircon, hampir-hampir lah aircon 2 horsepower. Aircon 2 horsepower. Sebab 1 horsepower bersamaan 750 watt lah lebih kurang darab 2 dah dapat 1500 watt. Tetapi GPU unit consumption dia menggunakan dalam 1200 watt. Dan ASIC punya unit pun lebih kurang macam tu, 1300 watt. Tapi yang model baru 1800 watt. Ni semua maklumat kami ambil pada online. Kalau salah tu memang salah kami lah. Macam saya cakap, saya nak terangkan dari segi consumption je. So dari segi perumpamaan dia macam aircon 2 horsepower yang dipasang 24 jam. Aircon pun dia tak semestinya kalau dia 2 horsepower 1500 watt sepanjang masa, tak ada. Dia masa mula-mula ataupun bila dia dah capai suhu yang sepatutnya, kemudian dia akan kurang balik. Dia pergilah 1000 watt ke 800 watt ke. Lagi pula kalau inverter punya model punya aircon lagilah rendah. Dia start pun rendah, dia tak terus pergi 1500 watt, tak ada. Dia akan start macam blower dulu ke compressor dulu. Dia akan step by step. So berbalik pada mining punya unit ni, on je memang terus dia pergi, dia bantai terus 1300 watt lah. Kita dapat ambil satu figure lah, senang nak kira tak kisahlah unit GPU ke ASIC. 1300 watt memang dia makan habis 1300 watt tanpa kurang-kurang pun. Kalau on 24 jam maknanya secara konsisten 1300 watt digunakan. Okay, so kalau kita nak kira dari segi berapa kalau kata pakai elektrik biasa lah. Okay, tadi itu 1300 watt. Kalau kita on untuk masa 1 jam, dia akan dapat jadi 1.3 kilowatt hour. Okay, 1.3 kilowatt hour. Kalau kita nak kira mudah, kita ambil tarif. Kalau dia buat mining ni dekat rumah, kita ambil yang nak mudah kira lah. Dalam video ni punya tujuan, kita ambil 50 sen lah. Sebab unit tarif di rumah ni dia ada blok-blok dia. 200 yang pertama 20 sen lebih, 100 unit yang seterusnya 30 sen, 300 dan seterusnya 50 sen lah. Dia actually lebih tau, 54 sen something lah yang blok yang tinggi dan mahal. Tapi untuk video ni punya tujuan kita kira 50 sen. Okay, so tadi kita dah dapat kalau 1300 watt kita on secara konsisten selama 1 jam, dia akan menggunakan tenaga 1.3 kilowatt hour. Okay, 1.3 kilowatt hour ni nak tahu berapa jumlah dalam ringgit dia. 1.3 kita darabkan dengan 50 sen. So kita dapat dalam 65 sen lah. Kan 65 sen
ataupun 65 sen lah, yang mudah kira. Okay, so 1 jam je on mining ni bermaksud dia bersamaan dengan 65 sen. Kalau kita on selama 24 jam, kita akan dapat RM13 campur 65 sen, RM13.30 RM2.60, RM15.60. Sorry, jauh sikit pengiraan dia. Sehari 1 unit RM15.60. Darab 30 hari, kita akan dapat lebih kurang dalam RM450 lah. Okay, untuk mudahkan kira, satu mesin ni RM500. Sebab yang tadi pun kita kira 50 sen, dia sepatutnya 54 sen. Ada point-point dekat belakang dia, ada dia punya derivatif dekat ujung tu, dia sampai 3 titik perpuluhan. Okay, so satu mesin RM500 setiap bulan. So boleh bayanglah kenapa orang sampai bukan terpaksa lah, memilih jalan mudah untuk mencuri dan melakukan penyambungan haram untuk mesin ni. Okay, so kalau kita nak pakai solar, berapa kos untuk satu mesin ni? Okay, untuk satu hari kita perlukan 16.5 kWh untuk satu mesin. Bermaksud dari segi solar kita perlukan 4 kW solar. Tadi 16.5 kWh tu kita bahagi dengan 4 jam. 4 jam ni bermaksud jumlah irradiation solar yang secara purata lah kat Malaysia ni. Dia berbeza daripada selatan ke utara, tapi kita nak senang kira juga untuk video ni punya tujuan, kita ambil 4 jam. So tadi 16.5 bahagi 4 bermaksud kita perlukan lebih kurang 4 kW peak solar. Okay, solar panel tu kita perlukan 4 kW. Nah, bagi anggaran dari segi saiz ni, 4 kW ni bermaksud 10 keping panel solar 400 watt. Satu keping ni saiz dia dalam 2 meter darab 1 meter. So boleh bayangkanlah berapa besar dia punya panel yang diperlukan. So 2 meter darab 1 meter ni 2 meter persegi, darab 10 dia jadi 20 meter persegi bumbung ataupun ruang yang diperlukan. Okay, ini baru cerita untuk sehari dari segi penjanaan tenaga. Kita belum cerita lagi dari segi simpanan tenaga. Okay, daripada 16.5 ni, separuh digunakan waktu siang, separuh digunakan waktu malam. Bermaksud kita perlukan pada waktu malam 8 kWh lah, 8 kWh. Bateri untuk 8 kWh ni dia akan berharga lebih kurang RM8,000. Okay, kita perlukan dalam bateri 200 ke 250Ah 4 biji. So berbalik pada kos solar ni, nak hasilkan 16.5 kWh sehari termasuk sekali dengan bateri, dia akan jadi dalam lebih kurang RM25,000 kos dia, termasuk pemasangan lah, belum cerita inverter apa semua lagi. So kos solar RM20 ke RM25,000 untuk satu mesin. So kau bayanglah ada berapa mesin. Orang selalu kalau mining ni saya tengok dalam gambar pun, satu row pun dah, satu rak pun dah saya rasa dah 20 mesin ke 10 mesin. So agak sebenarnya solar ni mudah katanya tak berbaloi lah, tak berbaloi untuk digunakan, kecuali kalau ada aplikasi lain. Contohnya lah, dia nak buat mining ni kat dalam ceruk hutan ke, kat pulau mana ke, ada advantage. Kalau lah ada, saya bagi andaian je, bermaksud tak perlu buat sambungan grid ataupun TMB, itu baru berbaloi untuk pasang solar. Tapi sangat-sangat besar lah sistem. Bayanglah satu mining punya mesin ni kecil ni perlukan solar 4 kW. Memang orang kata mengarut lah. Ada option lain, boleh murahkan sikit penggunaan elektrik ni. Kita gunakan sistem tanpa bateri. Itu jadi murah sikit. Contoh dia dah ada elektrik dah, rumah dia ke kedai ke kilang. Cuma solar ni untuk support pada waktu siang. Bermaksud bila cahaya matahari ada, solar terhasil, tenaga solar terhasil akan masuk dan menggantikan unit-unit elektrik yang sepatutnya digunakan daripada grid. Itu dia punya ROI dia cepat sikit. Ambil masa dalam 6 tahun, 5 tahun macam tu lah. Kalau pasang, katalah ada rumah kedai, pasang solar kat atas tu, tapi rumah kedai pun besar mana je boleh masuk solar. Saya rasa kuat-kuat pun 10-15 kW. Itu pun tengok jenis kedai. Masih lagi tak berbaloi lah pada saya untuk pasang solar untuk Bitcoin ni. Dan ada juga option yang seterusnya. Saya tengok mesin untuk ASIC dan GPU ni, dia boleh masuk 48 volt direct.
So kalau boleh masuk 48 volt DC direct ni, mungkin kita akan capai kadar efisien yang lebih tinggi lah, sebab tak perlu convert. Solar yang terhasil ni daripada bateri dan solar ni DC, direct current. Kita letak inverter, convert to AC. Letak lagi dia punya macam power supply kan dekat mining tu punya tu. Daripada AC convert balik ke DC. So 2 kali convert, DC, AC, AC, DC, 2 kali loss. So kalau kita boleh gunakan 48 volt direct dan boleh kurangkan cost inverter dan juga kurangkan losses tu, saya rasa mungkin lebih efisien lah. Tapi boleh buat kira-kira dia sendirilah. Saya tanya-tanya lah orang yang pernah mining ni, katalah satu mesin tu kalau boleh dapat sebulan pun berapa ratus je. So kena pastikan lah mencukupi lah dengan kos yang kita, itu belum kira kos untuk cooling dia lagi kan. Kalau banyak kan nak pasang aircon lah bagai kos internet, kos sewa apa semua. So mining ni boleh faham lah kenapa banyaknya kesalahan dan jenayah dilakukan dengan mencuri dan melakukan penyambungan haram. So kalau tanya dari segi solar, saya cakap terus terang lah, ini realiti dia, saya rasa belum lagi berbaloi. Kecuali memang ada long term punya plan. Contoh rumah kedai ke kawasan komersial kilang tu, bolehlah mengurangkan sedikit dengan letak solar kat atas tu. Maknanya solar akan support bila waktu siang. Kita tak perlu bateri. Bateri masih perlu lagi pakai grid. Tapi yang solar ni akan membantu waktu siang. Sebab solar ni kalau ambil long term, kalau katalah game plan dia 10 tahun, solar ni maknanya boleh lagi beri keuntungan lah selepas 6-7 tahun. Kalau saya tengok style-style mining ni pun semua macam ready, orang kata sekali ketuk sekali dapat je kan. Tak ada yang buat long term punya plan. Kemudian saya tengok yang benda lain isu bunyi bising dan juga haba yang dibebaskan daripada mesin ni. Sebab tu kena ada cooling punya unit ataupun insulation untuk di premise tu memang kena tip-top lah. Kalau tak, kena spend lebih balik. Ini pun pengalaman lah, kami kongsilah kepada miner-miner di luar tu. Biar spend lebih kat insulation. Insulation ni bermaksud contohlah kalau dia pakai macam pondok ke bangunan ke apa, pastikan ada insulation yang cantik dan juga ventilation yang cantik. Sebabnya kalau tak spend masa mula-mula ni, nanti akan menyebabkan kos elektrik meningkat di kemudian hari. Sebab benda dah panas, ventilation tak ada, insulation bangunan tak ada, last-last kena tampung balik dengan pasang aircon. So dia basically biar belanja awal daripada belanja bulan-bulan nak cover balik elektrik tu. Dan yang lain, saya tengok itulah banyak A6 versus GPU. I think ni semua miner semua dah faham sangat lah. GPU ni dia macam unit asas komputer dia kan, tapi ASIC ni memang specifically untuk mining. So kalau ada soalan pun dia bergantung lah per unit ni. Satu unit ni kalau boleh memberikan pulangan, saya rasa RM1,000 setiap satu mesin ni. Kita panggil unit lah, saya tak tahu panggil unit dia macam mana. Kalau boleh memberi pulangan RM1,000, saya rasa ada keuntungan dia lah. Sebab elektrik dia dah habis RM500. Katalah kita kira sewa premise ke untuk cooling dia lagi, campur sewa kedai kan, internet lagi. So saya rasa habis dalam berapa, RM700, RM800. So kalau satu unit ni boleh dapat balik RM1,000, berbaloi lah. Memang berbaloi. Okay, so itu saja daripada kami Sunkrok Solar. So kesimpulan dia pada kami untuk Bitcoin mining ke, untuk mining ni tak sesuai lah pakai solar, kerana kos permulaan dia besar dan dia melibatkan rancangan jangka masa panjang, yang mana saya rasa tak sesuai kot dengan miner-miner ni semua. Memang orang kata short term punya planning. So itu daripada kami. Kalau ada soalan, cadangan, bolehlah letak kat komen video ni. InsyaAllah kita orang boleh respon balik dengan video ke dengan komen ke. Alright, terima kasih. Assalamualaikum.